muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita berhenti daripada bercakap-cakap ketika hati sedang membaca. Kerana ianya dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, bila bercakap-cakap akan berkata kepada sahabat dan ketika hati sedang berlupa, maka luputlah pada iman. Dari itu marilah kita dengar dan taat. Semoga kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dan berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula sesudah haji. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Ramadan pada tahun ini kita akan dikurniakan kekuatan jiwa untuk menempuhinya dan memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan untuk berkenaan tajuk Ramadan bermula di medan ujian. Masyarakat muslimin rahimahumullah, hari ini sudah hampir seminggu umat Islam berada di dalam bulan Ramadan. Peluang keemasan yang selama ini ditunggu oleh kaum muslimin di seluruh dunia ini sudah tiba. Selama hampir 11 bulan umat Islam berehat daripada latihan ibadat, maka kini kita akan memasuki ke medan ujian yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai suatu medan ujian kepada orang yang beriman. Di siang harinya manusia diuji dengan rasa haus dan lapar. Lalu kemudian di malam hari disediakan ruang untuk mengumpul seberapa banyak pahala. Sudah tentu ia merupakan suatu kelebihan bagi mereka yang mengambil ringan terhadap tawaran ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibacakan pada awal surah tadi yang bermaksud, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian,
Ramadan adalah antara bulan-bulan mulia yang dipenuhi dengan rahmat dan kebaikan yang tidak terhitung banyaknya. Ibarat puasa adalah merupakan ruang umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi insan yang bertakwa dan diridai. Dengan kesempatan yang bernilai ini, marilah kita sama-sama menyusun langkah untuk menjadikan ibadat puasa pada kali ini menjadi lebih bernilai berbanding tahun-tahun yang lalu. Kegagalan yang biasanya dihadapi oleh seorang mukmin adalah apabila mereka gagal untuk menyusun amalan seharian mereka. Ada sebahagian daripada kalangan kita hari ini yang hanya membiarkan ibadat puasanya berlalu tanpa pengisian dan akhirnya hanya menahan lapar dan dahaga. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, berapa ramai orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa dari puasanya melainkan rasa lapar, dan berapa ramai orang yang mendirikan solat malam itu tidak mendapat apa-apa dari solatnya melainkan hanya berjaga malam. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Masyarakat muslimin rahimahumullah, sewajarnya kita menyambut bulan Ramadan ini dengan perasaan yang bersemangat dan berazam untuk memenuhi bulan Ramadan dengan ibadat yang terbaik agar Ramadan kali ini lebih bernilai berbanding tahun-tahun yang terdahulu. Namun persoalannya, adakah diri kita ini sebenarnya sudah bersedia untuk mengharui bulan Ramadan ini dengan kekuatan jiwa, atau hanya keazaman itu sekadar di bibir sahaja? Seharusnya perasaan tersebut perlu diterjemahkan dalam bentuk persiapan yang rapi supaya menghasilkan natijah yang baik. Antara persediaan yang boleh dibuat ialah, yang pertama, persiapan dari segi rohani, iaitu kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan penuh rasa syukur kerana telah diberikan peluang sekali lagi untuk bertemu dengan bulan yang istimewa ini. Justru tanamkan tekad dan keazaman untuk mempersiapkan diri agar ibadat kita pada tahun ini menjadi lebih bernilai, khususnya dalam menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan dari segi jasmani, iaitu umat Islam dituntut agar sentiasa menjaga kesihatan sepanjang bulan Ramadan ini supaya sentiasa dalam keadaan sehat, bertenaga dan bebas dari penyakit. Pilihlah makanan yang halal, berkhasiat dan bersih agar dapat menjadikan kesempurnaan ibadat kita menjadi lebih sempurna. Badan yang sehat bukan sahaja dapat melengkapkan ibadat yang wajib, malah ia juga dapat menyempurnakan lagi ibadat sunat. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga dan memelihara kesihatan tubuh badan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Rifa'ah Al-Juhani, baginda Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, mintalah kepada Allah kesihatan dan kesejahteraan, kerana sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih baik selepas keyakinan melainkan kesihatan. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Selain itu, di dalam bulan Ramadan ini kita juga digalakkan untuk terus memberikan manfaat kepada orang lain melalui jalan menderma darah. Dari sudut pengurusan kesihatan umum di negara
kita didapati bahawa terdapat penurunan bekalan darah di hospital kerajaan yang digunakan untuk tujuan perubatan apabila tibanya bulan Ramadan berbanding bulan-bulan sebelumnya. Pesakit yang memerlukan bantuan bekalan darah di hospital kerajaan semakin meningkat dan tidak pernah putus. Kesemua usaha ini secara tidak langsung dapat membantu mereka yang memerlukan, seperti wanita yang melahirkan anak, orang yang sedang melakukan pembedahan, dan mereka yang ditimpa kemalangan. Justru itu adalah amat bermanfaat untuk kita berikan jariah dalam bentuk menderma darah selain daripada sedekah yang dikeluarkan dalam bentuk harta. Yang ketiga, persiapan dari segi membentuk kekuatan jiwa, yaitu dengan cara mendidik hati untuk melihat ruang kebaikan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Salah satu daripada rahmat Allah SWT yang dikurniakan di dalam bulan ini adalah segala bentuk usaha manusia untuk melakukan amal ibadat itu akan dipermudahkan. Hal ini kerana Allah SWT telah menyekat bisikan jin dan syaitan yang selalu menutup usaha manusia ke arah kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian akan amalan berpuasa. Pintu-pintu surga akan dibuka seluas-luasnya dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Serta syaitan-syaitan akan dibelenggu. Pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa yang dihalangi dari mendapat kebaikannya, maka dia telah tertegah daripada memperolehinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ya, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, Atif ingin mengingatkan sekalian umat Islam agar merebut peluang untuk mendapatkan kelebihan dan kemanisan beribadat di bulan Ramadan. Hidupkanlah ruh Ramadan bersama ahli keluarga kita, tidak kira siang maupun malam. Kejarlah peluang-peluang ini agar kita tidak menjadi orang yang muflis di dalam bulan Ramadan kerana hanya mendapat lapar dan dahaga. Mudah-mudahan segala amal ibadat dan amal saleh yang ikhlas dilakukan sepanjang bulan Ramadan ini dapat dijadikan bekalan dan saham kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala memuji para hamba-Nya yang berkorban terhadap kehidupan dunia semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Hal ini disebutkan menerusi firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ghafurun bil 'ibad. Yang bermaksud, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha belas kasihan kepada hamba-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Amin amin ya muwaffiq wa ta'in wa fitna kita
وتب علينا على المسلمين واغفرهم واستغفر الله ونستغفر الله. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bina zalim wa udhun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah bima amar wa tahu wa ma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jugalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 66, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat dan memberi segala kehormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, junjungan baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lainlainnya radhiyallahu anhum, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, syaharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apabila kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya
jihad dan menafkahkan hartanya ke jalanmu seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Al-Syariati Sultan Ibrahim, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim binti almarhum Sultan Iskandar, kepada Sri Paduka Baginda Raja Sri Agung Raja Zahri Sufia binti almarhum Sultan Idrisya, kepada Tunku Mahkota Ismail ibni Sultan Ibrahim Mahkota Sultan Johor, dan Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, Tengku Iskandar ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin waqduril kafarata wal mubtadin sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdid daina 'anil madinin wahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rahiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qul salamata wal afiyata lana wa li 'abidikal hujjaj wal hudat wal musafirin fi barika wa rahmika wa jawika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa dzurriyyatina wa usulana wa qum'ana jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum